Penggunaan teknologi terbaru dalam bidang pertanian adalah satu keperluan pada masa ini. Mekanisasi ladang adalah satu kaedah untuk meningkatkan produktiviti ladang melalui penggunaan sepenuhnya atau sebahagian jentera untuk menggantikan tenaga manusia dan haiwan. Dengan mekanisasi, tenaga manusia masih diperlukan tetapi dalam kuantiti yang lebih kecil, iaitu untuk mengatur pergerakan jentera berkenaan atau memasukkan input untuk meneruskan operasi ladang. Dengan kaedah mekanisasi, produktiviti akan dipertingkatkan dengan keperluan buruh yang minimum. Ini bukan sahaja boleh menambah pendapatan dengan cara, pertama, meningkatkan kadar pengeluaran hasil dengan jumlah buruh yang minimum. Kedua, meningkatkan kecekapan operasi ladang. Ketiga, mengurangkan kos operasi ladang. Keempat, sebagai usaha untuk meningkatkan keperluan buruh mahir untuk sektor peladangan. Pada tahun 2021, penggunaan mekanisasi dalam sektor peladangan di Felda mencapai 1,500 jentera melibatkan kawasan di 10 wilayah. Sasaran pengoperasian jentera dan mesin ditingkatkan menggunakan kaedah nisbah 30-50-20. Sebanyak 30% peningkatan produktiviti hasil, 50% mengurangkan kebergantungan tenaga ladang atau buruh, dan 20% menurunkan kos operasi ladang. Tumpuan pada tahun 2022 adalah dengan menyasar peningkatan pencapaian hasil peneroka ke arah purata 25 tan per hektar dengan kadar perahan minyak 23%. Gerak kerja awal yang dilaksanakan melalui sasaran itu telah menampakkan impak apabila telah ada ladang mencapai hasil lebih 25 tan per hektar. Secara khususnya, jenis-jenis teknologi dalam operasi ladang di seluruh rancangan Felda adalah dalam kategori bahan kimia, mekanisasi, teknologi maklumat serta kawalan musuh dan penyakit. Mekanisasi pula merangkumi penuaian, penjagaan, membaja, MAIC atau kutipan dalam ladang dengan bantuan jentera dan pengangkutan ke kilang. Tumpuan utama mekanisasi adalah meningkatkan kecekapan operasi penuaian buah tanah segar kelapa sawit. Melalui mekanisasi, tandan boleh dituai dengan mudah dan lebih cekap. Penggunaan pam kata akan meningkatkan produktiviti tuaian untuk pokok berumur kurang 10 tahun. Mata pemotong pam kata juga boleh disesuaikan dengan usia pokok, iaitu menggunakan pahat ataupun sabit. Penggunaan pam kata boleh meningkatkan produktiviti kerja menuai sebanyak 40%. Ini bermakna penggunaan pam kata membolehkan penuai menuai sebanyak 2.10 tan per man day berbanding kaedah manual sebanyak 1.50 tan per man day. Sistem Zuris masih dalam kajian bertujuan untuk meningkatkan produktiviti penuaian di kawasan ladang pokok tinggi. Buah yang dituai mesti dikeluarkan dari ladang secepat mungkin. Sistem kutipan buah yang dibantu secara mekanikal adalah penting. Sebelum ini, sistem ini bergantung sepenuhnya kepada kereta sorong manual atau haiwan seperti kerbau. Sistem MAIC atau kutipan dalam ladang dengan bantuan jentera boleh dibahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu sistem 3 roda, sistem 4 roda dan jentera bertapak rantai atau crawler. Sistem 3 roda sangat sesuai untuk kawasan rata dan beralun. Jentera jenis ini boleh meningkatkan produktiviti pemungut buah. Satu unit sistem jentera 3 roda boleh ditempatkan untuk kawasan berkeluasan 120 hektar. Penggunaan three-wheeler sebagai jentera MAIC boleh meningkatkan produktiviti daripada 1.50 ke 2.50 tan per man day. Ini adalah bersamaan dengan peningkatan sebanyak 67% melalui mekanisasi. Sistem 4 roda pula lebih stabil berbanding jentera 3 roda. Namun sedikit latihan diperlukan untuk meningkatkan kemahiran operator mesin. Sistem ini boleh digunakan untuk mengawal kawasan seluas 150 ke 250 hektar. Four-wheeler boleh mencapai produktiviti sebanyak 3.0 tan per man day berbanding kaedah manual iaitu 1.50 tan per man day. Ini menyaksikan peningkatan sebanyak 100% produktiviti. Sistem jentera bertapak rantai atau continuous track lebih sesuai untuk kawasan bercerun dan berteres. Sistem ini paling stabil berbanding jentera beroda dan juga sesuai untuk kawasan tanah gambut yang berselut. Satu jentera dari kategori ini boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 100 hektar.
Penggunaan jentera crawler akan meningkatkan produktiviti kerja sebanyak 2 tan per man day. Ini adalah jauh lebih baik berbanding kaedah manual iaitu hanya 1.5 tan per man day. Peningkatan sebanyak 33% direkodkan untuk penggunaan crawler sebagai jentera MAIC. Dengan harga pasaran buah tandan serga sawit yang tinggi, adalah penting untuk memastikan penghantaran hasil selamat sampai ke kilang. Untuk itu, sistem GPS tracker adalah kritikal bagi memantau pergerakan lori dan jentera ke kilang. Sistem ini membolehkan pentadbir mengawasi pergerakan jentera ladang. Ia bukan sahaja boleh mengawal keselamatan hasil, malahan meningkatkan kecekapan operasi. Ini adalah kerana pentadbir boleh memantau lokasi sebenar kenderaan pengangkutan. Penggunaan bin sistem terdiri daripada lori dengan peralatan prime mover, bin dan jentera MAIC. Sistem ini membolehkan buah tandan segar dimuatkan ke dalam bin untuk penghantaran ke kilang dengan segera. Sistem ini juga mengurangkan keperluan lori untuk bergerak dalam ladang untuk memungut hasil. Dengan cara ini, pentadbir hanya perlu membaiki jalan utama untuk pergerakan keluar masuk lori ke tempat bin diletakkan. Bagi memastikan operasi kerja ladang berjalan dengan lancar, adalah penting untuk memastikan rumpai diuruskan dengan baik. Ladang yang bersih bukan sahaja merupakan satu penanda aras untuk menandakan ladang itu diurus dengan baik. DS sprayer merupakan satu sistem semburan racun secara mekanikal. Sistem ini bukan sahaja mampu mengurangkan penggunaan buruh, ia juga dapat mengawal kerja merumpai untuk kawasan seluas 500 hektar. CDA atau penyembur titisan berkawal merupakan teknologi penyemburan racun dengan jumlah air yang minimum. Berbeza dengan penggunaan semburan racun konvensional, sistem ini menggunakan air yang sedikit untuk tujuan penyemburan racun. Satu unit CDA boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 60 hektar. Penggunaan pam CDA membolehkan seorang pekerja meracun sebanyak 6 hektar per man day. Ini merupakan peningkatan 50% berbanding kaedah manual iaitu hanya 4 hektar per man day. Indaziflam merupakan bahan aktif racun peracambah untuk menghalang benih rumpai di dalam tanah daripada tumbuh. Dengan keadaan cuaca dan disiplin kerja meracun yang baik, pusingan kerja meracun boleh dikurangkan kepada 1 pusingan setahun untuk meracun bulatan. Ini bukan sahaja boleh mengurangkan kos, malahan mengurangkan keperluan buruh untuk kerja merumput. Penggunaan Indaziflam mampu mengurangkan keperluan meracun dari 8 pusingan ke 3 pusingan sahaja untuk tempoh 2 tahun. Ini adalah pengurangan sebanyak 60% dari sebelum ini. Mesin blower bertekanan tinggi boleh digunakan untuk membersihkan bulatan pokok. Sistem ini boleh ditugaskan untuk mengawal kerja merumput kawasan seluas 400 hektar. Grass cutter boleh digunakan untuk memotong rumput. Penggunaan racun rumpai yang minimum ada kesannya ke atas tanaman. Selain daripada itu, sisa dari potongan rumput akan menjadi bahan organik yang membekalkan nutrien kepada tanaman. Satu unit grass cutter boleh ditugaskan untuk kawasan seluas 800 hektar. Teknologi pembajaan menggunakan kaedah mekanisasi tidak kurang pentingnya. Ini adalah kerana kos pembajaan boleh mencapai 70% daripada kos operasi ladang. Kerja membaja perlu dijalankan dengan cepat kerana hasil kerja membaja bergantung kepada keadaan cuaca. Tanpa buruh yang mencukupi, adalah mustahil kerja membaja dapat diselesaikan tepat pada masanya. Teknologi spreader untuk menabur baja mampu menyelesaikan masalah kerja membaja untuk kawasan rata seluas 800 hektar. Sistem ini bukan sahaja memastikan baja ditabur dengan sekata, malahan mengurangkan keperluan tenaga buruh secara drastik. Penggunaan jentera spreader membolehkan 70 beg baja ditabur bagi setiap man day untuk 1 hari, berbanding hanya 20 beg per man day untuk seorang pekerja. Ini boleh meningkatkan produktiviti sebanyak 250% melalui penggunaan jentera spreader. Cabaran dari serangan serangga perosak dan penyakit atau PND merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian. Penggunaan teknologi terkini untuk kerja kawalan perosak dan penyakit adalah sangat penting.
Aplikasi racun perosak dari udara sudah lama diperkenalkan. Aplikasi menggunakan drone didapati menggunakan kos yang lebih rendah dengan kawasan kawalan yang lebih terperinci. Penggunaan drone mampu digunakan untuk kawasan seluas 200 hektar sebulan dengan cepat dan cekap. Penggunaan bahan kimia beta-cyphotrin boleh digunakan untuk meracun pilihan di kawasan tanam semula. Bahan ini boleh meningkatkan kawalan ke atas kumbang tanduk selama lebih 21 hari. Ia juga merupakan racun kelas 4 yang kurang risikonya berbanding bahan kimia lain yang terdahulu dari kalangan kelas 2 dan 3. Penggunaan drone membolehkan sebanyak 8 hektar ladang disiapkan untuk kerja kawalan kumbang tanduk. Ini adalah peningkatan sebanyak 400% berbanding kaedah manual yang hanya mencapai 1.5 hektar per man-day. Kawalan tikus secara biologi melalui penggunaan sarang burung hantu atau barn-owl box adalah sangat efektif. Satu sarang burung hantu boleh ditempatkan untuk kawalan ke atas kawasan seluas 20 hektar. Pemasangan sarang burung hantu juga perlu dilakukan pada bulan Mac dan September kerana pada waktu itu, burung hantu akan mencari pasangan untuk membiak. Felda telah melangkah ke hadapan seiring dengan perubahan masa dalam memodernkan sektor peladangan. Sasaran yang digariskan itu tidak mustahil dicapai hasil daripada permufakatan antara peneroka dan Felda. Muafakat bersama ini akan membawa Felda ke arah kegemilangan, sekaligus menjadi contoh antara agensi terbaik di dunia dan menjadi ikutan negara-negara luar dalam membangunkan pembangunan luar bandar.